bersama kita. Abang Abu dah sedia? Lagu nak tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak, Abang Abu ni paksa pula. Saya dengan Abang Abu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillah. Boleh nyanyi sekali ya?
In the night or in the day, every morning after pray, we'll never forget to say thank you. Though sometimes I'm all alone, feeling sorrow not so strong, I pray to you and say thank you. Thank you, Allah. Thank you, Allah. Say thank you, Allah. Thank you, Allah. In the night or in the day, every morning after prayer, don't forget to say thank you, Allah. Every time remember, Allah, those most must thank you, Allah. Say thank you, Allah. Thank you, Allah. Thank you, Allah. Thank you. Alright, thank you Allah, thank you Allah, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar anda semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, kepada anda yang sudah pun berada di sini, kita berikan satu tepukan. Alright, tepukan kepada anda kerana datang dan juga kepada anda yang awal. Gitu. Kita nak mulakan Jumaat yang barakah ni. Nampaknya rindu kita pada hari Jumaat begitu membara. Anak-anak untuk Abang Abu ni, dia rindu yang terpendam, yang membara. Bila ni kita nak berjemaah ni dekat masjid, ya Allah. Dah lama sangat kita tak dapat. Dia banyak perkara-perkara yang seronok tau. Lebih kurang macam Abang Abu kalau di Singapura. Saya kalau berada di Singapura, insya-Allah saya ada dua tempat yang saya selalu pergi. Satu adalah di tempat rumah Abang Abu ni, kawasan rumah. Biasanya lah saya akan pergi dengan anak saya dan sebagainya. Satu lagi adalah tempat yang selalu kita orang macam suka adalah Masjid Sultan dekat Singapura, dekat Arab Street. Dekat situ dapat berjumpa dengan ramai kawan-kawan, rakan-rakan. Lepas tu kita boleh macam lepas solat tu ada restoran kat depan tu, kita pergi makan. Memang seronok lah, benda tu pun kita miss juga Di samping setiap minggu kita dapat mendengar khutbah-khutbah yang kadang-kadang membuka minda, yang memberikan kita banyak. Jadi banyak benda yang saya rasa macam kita miss. Tapi itulah salam Jumaat. Alright, Kir Nakib. Selamat Jumaat. Salam Jumaat, insya-Allah. Assalamualaikum. Ayanda pula, apa benda ni alih-alih Ayanda? Apa benda ni, aku tak sukalah. Tak nak. Aku masih nak abang lagi. Kau panggil aku Ayanda, aku tak nak geng dengan kau. Kau nak panggil si Mak Jet tu Ayanda, kau panggil. Jangan Abang Abu juga. Dia sampai bila-bila Abang Abu jangan suka-suka nak panggil Ayanda. Jangan. Ayanda untuk Jet pula. Bagi Abang Jet tu Ayanda. Abang Abu tetap Abang Abu. Right? Tetap Abang Abu. Dia tak ada Ayanda. Right? Tak nak. Kita tetap nak Abang Abu. Sentiasa Abang Abu, insya-Allah. Jadi panggil Abang Abu. Cepat kau tukar benda tu. Tak nak Ayanda lagi. Alright, satu keterangan. Alright, satu benda yang untuk anda. Alright. Bagaimana keadaan di tempat awak Di tempat anda macam mana keadaan? Hujan ke, ribut ke, macam mana, tenang ke, panas ke? Cuba cerita sikit. Tempat awak macam mana, right? Yang dah mula bekerja ni, macam mana minggu ni pula? Pekerjaan macam mana awak sedang mula adaptasikan new norma dalam pekerjaan kita, macam mana? Tu dia. Dah minta baik, dia cakap apa? Baik Abang Abu yang manis. Itu betul. Abang Abu dia tak ada Ayanda, macam tak kena. Dia Abang Abu, right? Nanti saya apa pun orang bagi pun kena panggil Abang Abu juga. Itu yang terbaik, right? Sebab saya nak sentiasa menjadi seorang abang pada anda semua. Bukan abang apa. Abang ni kita ada satu kata orang tu, hubungan yang lebih erat. Kita boleh bermesra seolah-olah seperti adik-beradik. Itu tujuan saya menggelarkan, alright?
Okey, temperature 16 darjah Celsius. Kat mana kau? Khair, kat mana kau sekarang ni? 16 darjah Celsius. Kau pergi mana? Jepun Khair kat mana? Bukan kat Kuala Lumpur ke? Ke memang Kuala Lumpur kau duduk dalam aircon 16 darjah Celsius. Dia duduk dalam aircon ni. Itu yang dia cakap 16 darjah Celsius. Sebab dia duduk kat aircon. Kan? Kita duduk kat luar ni. Mana nak sama? Tak apa Khair. Okey Khair. Alright, Rukai ni saya tadi tengok juga. Video semua dah, adik-beradik aku ni semua dah okey. Nur Lilawati. Alright. Ni Datuk Hifzi pun ada kat sini. Datuk pembangkin banyak benda ni Datuk. Alright, okey Kak Rosmawati ni mesti sambil masak ni kan. Dalam bilik bawah selimut. Allahu Akbar. Kau bangun pagi boleh tak? Kan hari Jumaat, cuba bangun pagi, mandi, duduk baca zikir-zikir sikit. Apa ni? Tidur bawah selimut. Berani pula dia cakap dengan aku di bawah selimut, dia cakap. Kan? Cuba kau bangun sikit, pergi mandi cepat. Buat banyak amalan-amalan yang hari Jumaat punya amalan ni, buat baca surah Al-Kahfi lagi. Semua tu buat. Kau ni tidur bawah pula, dia cakap. Alright. Jangan ketawa. Alright, Assalamualaikum dan semua adik-beradik. Assalamualaikum. Dia beradik dia bukan beradik, dia beradik. Dia macam brother, beradik, alik beradik. Wah, I like that. Kadang-kadang kita buat, sometimes kesilapan yang kita buat, mungkin benda tu dia bukan sengaja dia buat, tapi dia boleh jadi brand. Kadang-kadang benda yang kelakar, benda yang kita tak sangka dia jadi brand. Lepas tu dia menarik tau, brand tu jadi besar. Inilah cara dia, right? Nampak? Ini pun buat aku terfikir, boleh tak aku tukar jadi adik beradik? Macam tu. Sini cuaca mendung aja dari Sembawang. Singapura. Ni orang Singapura. Allahu Akbar, orang Singapura. Apa khabar orang Singapura? Daripada Sembawang, Singapura. Saya ni dekat Chua Chu Kang saja. Dekat-dekat lah ni Sembawang. So apa khabar orang Singapura? Nur Lilawati. Apa khabar? Right, insyaAllah. Muka tak kelihatan ni. Dengar suara je. Serius ke? Semua memang tak nampak suara aku ke apa? Suara pula. Tak nampak aku punya ni. Are you serious? Yang lain cuba cakap, nampak tak? Nampak ke tak nampak? Saya nak check. Seremban hujan baru berhenti. Okey, waalaikumsalam. Alright, ni Seremban. Dia cakap Kak Zuraini dia duduk Seremban, dia cakap baru berhenti. Kak Rosmati job menjahit tempahan raya-raya kam. Bagus. Alhamdulillah. Ini betul ke? Muka aku tak nampak So boleh tak ada sesiapa komen? Clear apa tu? Clear Orang nampak muka clear. Dah lah muka manis macam aku tak nampak mana boleh. Kan? Dah, alright. Nampak ni, nampak. Semua nampak. So akak tu yang mungkin dah tutup akak punya apa, sengaja tak nak tengok muka saya tu. Nampak clear muka. Nampak dia siap cakap lagi. Nampak muka handsome. Khair, terima kasih Khair. Sebab kau cakap aku handsome, aku bagi kau DJ hot. Ada orang selalu cakap saya handsome, dia akan dapat benda-benda macam ni. Alright, dapat lihat dengan jelas kekacak. Nampak lagi seorang. Aku bagi dia satu lagi. Sebab dia cakap kacak. Siapa cakap handsome, cakap kacak, mesti dia dapat benda-benda ni. Alright. Assalamualaikum adik-beradik. Ni Putri Pantun. Okey, sambil saya nak tengok second posting akak kena ada pantun. Kalau tak ada pantun akak jaga. So posting pertama Assalamualaikum. Okey, bagus. Posting kedua kena ada. Alright. Apa ni? Alamak, orang suruh pantun. Cuba benda tu akak translate dalam pantun. Jelas macul lagi. Cuba benda tu dia pantun Pak Kerat tu kan, dia yang last. Tapi cuba siap. Akak ni kena tahu akak punya branding ni Putri Pantun. Jadi bila jawab ke apa kena ada pantun. Baru dia jadi macam luar biasa. Betul tak Kak? Jadi saya nak tengok posting akak yang seterusnya ada pantun. Alright, hari ni hari Jumaat. Sudah lama kita tidak bersembahyang Jumaat di masjid. Di Singapura kita sudah lebih kurang 6 minggu. How many weeks? How many months? Already 2 months, is it? More than 2 months. Like kita dah dekat more than 2 months kita tak dapat ke masjid untuk bersolat Jumaat. Alright, dia satu-satu yang memendam rindu yang luar biasa. Alright. Tapi apa-apa pun kau jangan nak menipu aku. Lebih baik korang pergi tekan seperti biasa. Tekan
tekan apa love banyak-banyak. Setiap kali tekan apa kita cakap? Kita cakaplah subhanallah, 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 sambil tekan. Alright, tekan banyak love dan juga share. Share ni macam mana? Satu kali kita tekan satu share, kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas tu kita share dengan 10 orang. Jadi kat sini kita dah ada sekarang dari 16,000 penonton yang sedang menonton Abang Abu secara live. Alright, terima kasih kepada semua yang menonton. Marilah kita sama-sama naikkan sikit energy, naikkan sikit energy. Jangan sedikit pun kita rasa risau, kita rasa macam whatever, apa pun keadaan, sentiasa bersyukur kerana banyak nikmat Allah. Banyak sangat nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, maka sungguhnya kita perlu sentiasa dalam keadaan ceria, sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi. Alright, tak kira dalam apa pun kepenatan kita, tapi bila kita ingat saja kenikmatan, maka kita memang kena dalam keadaan yang bersyukur. Terima kasih, teruskan tekan tu. Alright, kita ada Akak Asna kita yang bagi salam kepada semua adik-beradik juga. Jadi untuk semua yang dah berada di sini, apa lagi saya bagi tepukan untuk anda. Saya juga nak bagi bicycle on, saya nak bagi DK, saya juga nak bagi party no sikit, dan kita juga nak bagi triangle, dan last kali kita nak bagi right. Semua inilah yang kita nak bagi pada anda semua. Alright, seperti biasa sebelum saya nak mulakan apa-apa, anda perlu memberikan saya satu semangat dengan menanya ataupun bertanya soalan, kerana soalan anda makanan minda saya. Soalan anda adalah makanan minda, dan kalau anda tanya, pastinya saya seolah-olah mendapat satu makanan. Alright, dan nampak aku dah agak dah Kak Asma. Itu dia Kak Asma. Itulah cara untuk you nak menjenamakan Kak Asma ni. Alright, biasa you baca kan, buah cermai, buah pau, di tengah-tengah buah mengkudu. Adinda jauh, kanda pun jauh, sesama adik-beradik menanggung rindu. Allahu Akbar. Kak Nurul Akmal ni memang luar biasa nak. Sekejap je babe. Pada dia benda biasa, tapi pada kita luar biasa. Sebab apa? Aku kalau nak tulis pantun, tak maaf lah. Aku pun tak apa benda aku, tapi tengok tu sekejap je benda tu just like come out. Sebab inilah kata orang tu, orang yang Allah bagi nikmat ataupun Allah bagi satu kelebihan yang Akak Akmal ni ada, dan Akak Akmal kena menggunakan kelebihan tu untuk terus menjenamakan diri Akak Akmal, dan juga sebagai satu juga sumber inspirasi dan juga pendapatan. Boleh buat pendapatan dengan benda tu. Kalau akak faham, memang boleh buat pendapatan. Alright, so fikir-fikirkan macam mana akak boleh buat pendapatan, alright, daripada kelebihan yang akak ada. Alright, so sangat luar biasa tau kak. Sebab bukan semua orang boleh menulis pantun. Kau tanya Pak si Khair tu dia geti ke tulis pantun? Dia nak tulis pantun, dia pergi tulis saja. Dia ingat pantun tu saja. Lepas tu ada pula dia nak tackle girlfriend dia pergi tulis pantun, tapi pantun dia macam lain. Sampai girlfriend dia terus cakap, apa benda kau ni? Dia macam tu lah. Tanya dia lah, saya tak tahu dia tulis ke tak, tapi itulah saya rasa. Alright, so itulah dia Kak Asna kita. Kak Asna, so very good Kak Asna. Kak Akmal kita, right? Okay, apa kata kita mulakan sesi kita dengan soalan sebelum Abang Abu akan ceritakan satu sifat yang perlu kita ada kalau kita ingin mencapai banyak kejayaan dalam kehidupan kita. Satu sifat yang perlu kita semaikan dalam diri kita. Walaupun kita ni mungkin dah tahu banyak perkara, tapi inilah yang sebenarnya saya dah bagi tahu adik-beradik saya satu benda. Kalau kita nak mencapai satu kejayaan yang luar biasa, maka ada satu sifat yang perlu kita tanamkan supaya kita boleh mendapat kejayaan yang besar, tapi dengan masa yang singkat. Kejayaan dia boleh dapat besar gila tau dengan masa yang singkat, tapi kena ada satu sifat yang perlu kita lakukan, right? So itulah yang akan kita kongsikan. Tapi sebelum tu, marilah kita mengambil beberapa soalan, sebab tanpa soalan saya jadi macam lemah. Dia bagi soalan, makanan minda. Minda, right? So awak tanya, saya akan rasa macam wow, bestnya, right? So teruskan tanya. Dan saya nampak macam hari ni memang mood awak macam patutnya hari Jumaat ni korang kena ada mood memberi, betul tak? Kau kena bagi. So apa yang Abang minta, love tu bagi lagi, sebab baru 200 lebih. Right, saya nak setiap hari 1000. Ni paksa pula Yelah, kan aku nak ajar something. So bila kau nak sesuatu, tanyalah kan. Jadi saya tanya semua orang yang memang adik-beradik aku ni, ramai ni, semua ni adik-beradik aku. Right, nampak tu. Datuk Hizzi, Nur Lelawati. Nur Lelawati adik-beradik ke orang Singapura? You ada join ke apa-apa program? Sebab adik-beradik ni yang join program.
Yang tak join program, saudara. Jadi awak ni saudara ke adik-beradik? Kalau saudara, tak apalah, saudara pun boleh kan. Khair adik-beradik aku, Rukaini adik-beradik. Semua ni adik-beradik, nampak? Hilmi adik-beradik. Kak Sarah adik-beradik tak? Kak Saria, saya tak tahu pula Kak Saria. Kak Rosmawati adik-beradik Kak Zuriani adik-beradik. So banyak adik-beradik kat sini. So interesting lah bila adik-beradik ni kan. So teruskan bagi love tu. Dan soalan, saya nak soalan. Siapa first tanya soalan, saya cakap awak memang akan diberikan banyak kebaikan pada hari ni. Hari ni memang awak akan dapat banyak kebaikan kerana awak telah tanya satu soalan. Sebab setiap kali kita tanya soalan, dia ada dua benda berlaku. Satu, kita jadi lebih bijak. Dan kedua, kita dapat pahala kerana soalan kita ni boleh menjawab banyak soalan-soalan orang lain. Kadang-kadang orang lain ni dia ada satu benda tau, tapi sebab dia tak tanya, dia tak tahu. Tapi bila awak tanya, aku dapat benda. Jadi awak dapat pahala. Nampak? Bila tanya soalan ni, kita dapat pahala. Jadi automatik bila kita bertanya, kita menambahkan pahala. Untuk akhirat lah, pahala tu memang untuk akhirat, betul? Jadi bila kita tanya saja soalan yang boleh membantu ramai orang, maka kita akan dapat pahala. Jadi jangan malu bertanya, jangan takut bertanya. Bertanya kerana kita bukan hanya bertanya untuk diri kita, kerana soalan kita juga boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nampak? Tak perlu jadi seorang yang hebat untuk nak memberi manfaat kepada orang lain. Kadang-kadang orang ingat nak memberi manfaat ni kita kena hebat, kena tahu itu, ini semua. Tak perlu. So, bila awak tak tahu ada apa, macam mana awak boleh memberi manfaat kepada orang lain? Tanya soalan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu je. So, dengan itu saja awak dah memberi manfaat. Nampak? Kehidupan kita menjadi bermanfaat kerana hanya dengan soalan kita. Tak perlulah kita jadi orang yang terror kono-kono. Kita nak jadi whatever. Tak perlu. Nak memberi manfaat, mudah je. Tanya soalan tak pada orang-orang tertentu, dan orang tu bagi macam contohnya kat sini. Tanya je soalan, insyaAllah abang bukan share, dan dia akan bagi pada ramai orang, dan awak juga akan dapat pahala tu. Right? Nampak? Itu yang Abang Abu nak bagi tahu. Okey, Nur Syamsila Kamarul Zaman. Macam mana nak maintain energy positif setiap hari? Allahu Akbar. Alright, macam mana nak maintain sebab macam mana nak maintain? Kita mula fikir syukur nikmat Allah. Setiap hari bangun je awak kira nikmat Allah. Kan? Berapa banyak nikmat Allah? So berapa banyak nikmat Allah. Jadi dengan itu, dengan sendirinya dia memberikan kita satu semangat. Dan juga senyum. Kita mula senyum walaupun apa keadaan, kita bangun dengan senyuman. Lepas tu kita energi sikit, dan kita mula sentiasa bersyukur, mengira semua nikmat yang kita dapat semalam, hari ini akan datang. Faham tak? So bila kita kira sentiasa ingat pada nikmat Allah, kita akan sentiasa positif. Cuma ramai kita ni, kita lupa nikmat Allah kerana ditimpa dengan masalah. Bila kita ada masalah je, kita automatik lupa segala nikmat, dan kita mula fikir pada masalah, dan itulah yang menyebabkan juga diri kita ni mungkin down dan sebagainya. Sebab tu setiap kali down, Abang Abu buat macam ni. Macam tu. Sebab naikkan balik energy, naikkan balik je. Agak-agak lemah je. Dia sebab kena ada pergerakan. So kena ada pergerakan. So buat benda tu, right? InsyaAllah buat macam tu, energy insyaAllah. Sebab energy ni Allah yang punya. Awak nak energy, awak tanya Allah, dan awak juga bagi energy pada orang lain. Alright, awak tengok je orang lemah, awak mula cakap, come on, let's do it, come on, okay, bangun balik, come on, bangkit. Awak bagi orang lain positif. Jadi insyaAllah, alright, awak pun akan dapat dia punya energy. Alright, saudara baru. Okay, saudara. Bolehlah, saudara. Bila nak jadi adik-beradik? Singapura pun aku ada buat program semua. Dan sekarang online je. Banyak. Join je program Abang Abu mana-mana. InsyaAllah jadilah adik-beradik. Dan yang Abang Abu lebih kepada dua benda. Satu kepada kewangan, dan satu lagi keusahawanan. That means entrepreneurship and finance. Ini adalah forte Abang Abu, right? So, itu yang saya cakap. Abang Abu, macam mana nak mula menulis? Macam mana nak mula menulis? Mulalah tulis dekat kau punya Facebook. Mula tulis kat Facebook lah, share kat Facebook, dekat Twitter, dekat apa. Itu cara dia. Kadang-kadang kita ingat nak menulis ni macam kena duduk, tulis je apa yang ada dekat Facebook, belajar kat situ. Lepas tu, kalau tak nak benda tu keluar, awak lekanlah dekat Facebook kan, dia personal. Dia bukan macam untuk friends, untuk public. Dia personal. Tekan kat situ, kau save lah benda tu kan. Lama-lama tengok boleh juga aku bukukan benda ni. Ambil benda tu terus bukukan, buat ebook. Lepas tu hantar ebook bagi free. Ataupun nak charge sikit boleh kan, kalau benda tu memberi manfaat. Jadi itu je pada Abang Abu. Benda tu macam tu je cara menulis, right? Setiap meminta perlukah kita tunaikan semua? Meminta macam mana?
setiap yang meminta, perlukah kita tunaikan? Tak. Kalau you mampu, you buat. Tak mampu, cakap tak boleh, itu je. Kan, jangan cuba nak menyusahkan diri kita dengan permintaan yang kita tak boleh nak tunaikan. Kalau kita dah tahu kita memang tak boleh tunaikan, kita tak ada kepakaran, kita lebih baik upfront, cakap dengan orang, minta maaf saya tak tahu benda tu, awak boleh cari orang lain, atau saya tak boleh, saya tak ada masa. Bagi tahu, awak kena jangan untuk nak kata orang nak mengambil hati orang, kita buat silap dan akhirnya kita akan bergaduh. Sebab kita tak dapat tunaikan, orang tu pula ingat awak boleh tunaikan, kita bagi ke awak, awak kenapa tak buat? Jadi nampak macam tu. Jadi awak kena ada satu, kata orang tu, satu cara untuk menolak benda yang awak rasa awak tak boleh buat. Jangan ambil semua. Jangan sekalipun mentang-mentang kita nak jaga hati orang, whatever. Mungkin kita ni leader. Aku ni leader dalam aku punya. Jadi orang minta semua aku nak tunaikan. Susah, tak boleh. Alright. So tak perlu. Pada saya tak perlu. So awak kena tunaikan hanya yang awak mampu. Kalau tak mampu jangan kak. Dia akan bawa banyak masalah. Macam mana nak kita elakkan procrastination? Dengar azan terus solat. Dengar azan terus solat. Dengar azan berhentikan semua terus solat. Jangan procrastinate. So kalau awak nak hilang sifat malas awak, dengar je azan, jangan lagi awak nak cakap nantilah, tak ada, terus pergi. Kalau boleh sebelum azan tu awak dah ambil air sembahyang, dah wuduk semua, dah duduk dan dengar je terus buat. Dengar je tu buat. Awak amalkan ni untuk 7 hari atau 21 hari. Daripada hari ni, mana Kai? Siapa yang tanya? Ni dia tanya. Macam mana kan? So aku ajar kau dengar je azan, kau stop semua pergi solat. Ataupun kalau kau mungkin tengah belajar ke whatever, memang tak boleh, then habis je the first thing that you do, you solat. So pastikan itu awak buat, awak tengok sendiri apa yang berlaku. Serius, awak tak perlu nak belajar itu ni semua. Kan? Kau dengar azan, pergi solat. Dengar azan, pergi solat. Jangan sikit pun menangguh. Sikit pun jangan. Dengar je zam. Okey, dah siap nak solat. Alright, dah. You buat benda tu, insya-Allah you akan jadi orang yang tak akan menangguhkan apa pun dalam kehidupan awak. Tu dia. Itu dia jawapan dia. Alright. Saya bertanya, Abang Abu jawab. Okey, macam mana Abang Abu dapat buat live 3 kali sekali? Buat je lah. Apa nak cerita? Buat je lah. Tekan live buat. Tekan live buat. Tekan live buat. Apa nak macam susah sangat? Bukannya nak kena bayar kan. Alamak aku nak buat live tengok duit ke tak ada. Tak ada pun. Buat live memang awak buat ke tak buat, bulan-bulan memang awak bayar awak punya internet. Kan? Jadi apa gunanya, apa salahnya kita buat 3 kali ke 4 kali, 5 kali kan? Tapi awak bila buat live ni, saya mula belajar, dia kena ada konsistensi. Maksudnya setiap hari tepat jam yang sama awak kena buat. Atau kalau buat minggu, setiap minggu tepat hari yang sama, jam yang sama, supaya orang akan register. Orang akan mula register. Macam nampak, saya daripada berapa orang nampak sekarang 25,000 orang tengok. Nampak macam mana Abang Abu daripada 2,5 orang sampai 25-24,000 orang sedang menonton. Jadi cara dia buat je. Kan, buat je. Cuma awak kena pastikan awak ada masa untuk buat. Jadi buat je. Tapi sekarang dengan kemudahan handphone dan sebagainya, sebenarnya awak boleh jalan je. Jalan sambil buat. Alright. Okay Aisyah, bye. So jalan je awak buat. Jalan je awak buat. Kan, sebab kita ada handphone. So pergi nak buat. Saya berada di sini lah. Dekat sini saya berada di sini. Dah habis. Kan. So macam tu je, buat je. Macam apalah abang MBI ni, dia tanya macam mana Abang Abu dapat buat live ni semua. Kita buat je lah, Allah izin kan, kita buat je. Right. Saya consider saudara dekat. Saudara dekat pula, Mona Rita. Kau daripada mana pula? Alih-alih kau cakap saudara dekat. Ni anak aku. Anak aku dia nak pergi kelas. Alright. Dia nak pergi kelas, so dia say hi. Dia nak pergi. Aisyah nama dia. So dia jadi apa? Sekarang dia buat early childhood. So okay. Alright, nampak siapa tadi? Consider saudara. Macam mana kau jadi saudara? Macam mana jadi saudara? Apa saudara? Apa yang membuktikan awak ni saudara saya? Cuba cerita. Okeylah saudara lah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tosai. Tak maaf. Kita sorry lah kalau tak profesional sangat. Sorry saya nak jadi lapar tadi, bini aku dah letak ni ke tempat semakan, nanti dia marah pula. Okey, Assalamualaikum AA dan AA Biak Wang. Oh Hilya daripada Biak Wang. Cuba cerita sikit macam mana Biak Wang selepas awak dah datang seminggu ke 2 minggu. Kan, apa jadi? Cuba cerita sikit, tulis-tulis nanti kita share.
Ulas sikit norma baru dalam kewangan. Alright. Norma baru dalam kewangan. Serius aku cakap directnya. Aku dah cerita benda ni pada ramai orang. Alright, dah cerita pada ramai orang. Apa dia? Dia punya cara adalah 1/3, 1/3, 1/3. Lepas ni awak dapat gaji 3,000, 1/3 je yang awak akan gunakan untuk keperluan rumah, keperluan apa, keluarga, whatever, 1/3. 1/3 lagi macam mana awak boleh menggandakan duit tu, nak melabur kat mana, nak buat apa. Dan 1/3 lagi kita bagi orang. Ramai orang yang perlu duit, kita bagi 1/3 kita bagilah mana-mana lah. Madrasah ke, orang tua ke, siapa-siapa yang perlu bantuan ke, saudara kau yang mungkin perlukan bantuan, bagi. Jadi 1/3, 1/3, 1/3, itulah model baru. Susah nak ikut, tapi sebab kau tanya, aku bagi tahu. Itulah model yang terbaru dan model yang tak akan merugikan anda. Model yang pasti anda akan dapat dunia dan akhirat. Model yang akan pastikan awak tak ada lagi mempunyai attachment dengan duit ni. Awak akan jadi tuan kepada duit. Awak takkan, bila awak gunakan 1/3, 1/3 formula ni, dia banyak kebaikan. Satu, awak dapat kebaikan akhirat. Kedua, awak dapat satu kebaikan di mana awak akan menjadi tuan tau. Bukan jadi hamba. Awak jadi tuan kepada duit sebab awak berani cakap, okay, 1/3 keluar, kau pergi benda ni. Dia macam tu. So buat itulah je yang simple je. Dia bukan benda yang susah tau, benda yang simple. Tapi nak buat benda tu, right? Okay, kita ada apa ni? Iman Madinah. Oi, daripada Madinah apa yang AA akan buat kalau bisnes macam susah nak grow? Lagi-lagi musim Covid. Kita ubah, kita jadi relevan. Kita kena jadi relevan dengan keadaan sekarang. Macam dulu Abang Abu pun sama. Kan sebelum Covid, Abang Abu dalam training kan, business training ni, saya pergi sana, saya pergi sini, saya pergi semua tempat betul. Tapi akhirnya Covid buat apa? Saya tak boleh gerak. Saya tak boleh ke mana pun. Habislah semua income yang saya nak kena buat. Jadi saya kena relevankan diri saya. Saya mula melihat apa yang sebenarnya sekarang ni aku relevan. Benda tu orang masih perlu. Orang masih belajar, orang masih perlu belajar itu, belajar ni. Semua dia orang perlu belajar. Jadi saya kena relevankan diri saya. Jadi saya mula mengambil iktibar untuk melihat digital. Apa tu digital? Macam mana aku boleh digitalkan diri aku? Macam mana aku masih lagi boleh memberi manfaat dengan benda yang aku buat, tapi bukan secara fizikal. So saya mula relevankan benda ni. Saya mula mengambil ilmu-ilmu untuk saya transfer saya punya daripada fizikal ke digital. Itulah yang sedang berlaku dalam masa yang singkat. Alright, dalam masa yang beberapa bulan ni kita dah mula memahami dan saya mula jadi kita pada soalan tu, so kita nak sekarang kena mula pivot. Satu lagi, tak tulis kat sini, dia privatize. Dia tak boleh jual produk yang kita jual selama ni dengan harga yang kita jual selama ni. Jadi kita kena ubah sikit untuk menjadikan produk tu lebih digital ataupun dengan cara yang lebih mudah untuk orang dapatkan. Dan juga kita perlu juga buat banyak adjustment dalam bukan harga dari segi menurunkan harga, tapi adjustment dari segi mungkin free delivery. Kalau delivery ada judge, kita bagi free delivery. Mungkin ada benda-benda bonus yang kita bagi. Ada juga benda tambahan yang kita bagi. Jadi kita kena jadi relevan kan. Jadi itu kena. Jadi datang program business coaching. Dalam business coaching Abang Abu ajar benda-benda ni. Alright, yang akan bermula insya-Allah dalam bulan 7 saya rasa saya akan mulakan. InsyaAllah lah macam tu. Alright, boleh So jawab tak soalan? Saya harap benda tu jawab. Walaupun benda tu saya terus cepat sebab kita ada satu lagi topik yang saya kena bagi sebelum saya habis. Tapi apa-apa pun, saya memang tak puas hati dengan anda semua kerana hanya 558 love yang ada di sini. Saya nak 1000 lebih. Jadi awak tekan. Tekan banyak-banyak. Supaya saya dapat 1000 lebih tu. Alright. Okay. Apa pada pandangan pada pandangan pada umur berapa kanak-kanak yang paling sesuai dengan ilmu kewangan? Hey, daripada budak kecil lagi. Daripada umur 3-4 tahun dah boleh. Serius. 3-4 tahun kau dah kena mula ajar. Tapi ajar apa? Janganlah 3-4 tahun kau nak ajar bajet lah, nak ajar pasal stock market lah. Tak boleh. Umur 3 tahun kau bagi dia satu kertas, so dia lukis pasal duit. Lukis duit warna ni. Dia lukis, dia color.
Buat benda-benda yang macam tu dulu. Sampailah dia naik sikit, mula kita ajar menabung, buat tabung sama-sama, duduk, duit lebih so dia masuk. Dia akan belajar benda tu. Sampailah satu tahap, mungkin dah berapa, dia akan bagi kita duit belanja. Cakap, okey, belanja yang ni kena masuk tabung, yang ni lah kau kena belanja, yang ni kau kena bagi orang. So kita mula mendidik dekat skala dia. Jadi umur 4 tahun dah boleh ajar pasal duit, tapi bukan ajar macam kau jangan semangat sangat Kak Asnang, kau dah datang kelakon, kau balik, anak kau baru 3 tahun, kau suruh dia duduk, kau ajar pasal stock market. Mana dia faham? Kau ajar benda-benda yang mudah untuk dia orang macam mula associate dengan duit. Tu je lah. Boleh Kamarul Barin, terbaik dia cakap. Alright brother, alright, ini adik-beradik aku juga. Alright, sedapnya makan nak juga. Alright, itu memang aku makan, tak maaf lah. Alright. Okay, alright, boleh Mona Rita, Junaidi, alright, thank you so much, Abang Abu, alright, best, alright, okay, itu dia. Assalamualaikum, Dayang Hartini. Ni Dayang daripada mana pula? Daripada mana? Daripada kawasan mana ni? Alright, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ni, macam mana AA menguasai ilmu wang hingga jadi king? Bila masa aku ada kuasai wang? Aduh, dia ni main menuduh saya pula. Kuasai menjadi king pula. King pula. Bila masa saya jadi king? Saya bukan king. Saya tak suka jadi king. Saya tak nak jadi king. Saya nak jadi king maker. Saya nak jadi king maker. Saya tak nak jadi king. Saya nak jadi king maker. Sebab tu awak ni lah king saya. Ramai kat sini sebenarnya king saya. Saya ni king maker je. Saya bukan king. Tak nak pun jadi king. Jadi kat ramai orang saya nak jadikan dia orang king. Ni king. Macam tu, right? Alright, jadi itulah sedikit. Alright, saya bukan king. So caranya adalah kita belajar mengenusi apa yang berlaku. Setiap kali benda berlaku dalam kewangan, kita belajar sikit. Apa pelajaran yang aku dapat. Like, bila tak menabung apa jadi, bila menabung apa jadi, melabur tu apa, kita mula buat. So bila kita buat dan kita baca, kita dapatkan ilmu. Alright, sambil tu kita akan mula dapat menguasai diri kita dulu. Sebenarnya awak tak boleh menguasai wang. Ramai orang cakap menguasai wang tu salah. Mana boleh kuasai wang? Boleh kuasai diri kita. Kita kuasai diri kita daripada berbelanja. Kita kuasai diri kita daripada membelanja membazir. Kita kuasai diri kita daripada membuat satu bajet yang betul. Kita kuasai diri, bukan kuasai wang. Sebab wang tu tak boleh dikuasai. Kita hanya boleh kuasai kita, supaya kita dengan kuasai kita dapat menguruskan kewangan tadi, right? Dari umur tahun belajar tentang kewangan. Boleh. So dia lukis lah. Dia suruh lukis. Okey, ni wang warna apa? Okey, hijau, so dia colour. Okey, dia akan colour. Jadi nampak. Lepas tu itu bukan saya suruh ajar dia apa-apa. Ajar melukis, ajar buat tabung, duduk buat tabung, like benda-benda macam very practical untuk dia orang. Clear tak? Itu yang kita kena buat. Umur 3 tahun, 4 tahun dah boleh dah. Okey, Nadira Jamain, dia cakap best. Saya daripada Penang. Alright. Okey, orang Penang. Penang ni paling saya suka nasi kandar. Nasi kandar dia memang sedap gila, right? Oh, Kak Dayang daripada Sarawak. Itulah, tengok nama ni daripada Sarawak. Dayang ni biasa Sarawak, Sabah sana kan? Alright, okey. Alright, daripada Sarawak. Saratok. Oh, Saratok. Ada tempat nama Saratok, right? Okey. So Penang ni sebab satu tempat yang saya tak boleh lupa sebab ayah saya dikebumikan dekat sana. Ayah saya dikebumikan dengan dekat Sungai Bakap sana. Jadi saya memang ingat Penang ni. Dan saya juga duduk kat Hospital Penang lama. Alright, Saratok Kak Alright, Saratok. Okay, good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabaria Kamarudin. Waalaikumsalam. Alright, ni ada soalan Sharifah Muzniza. Abang Abu, tak ada ke plan nak buat workbook untuk ibu bapa mendidik budak-budak daripada kecil? Senaraikan aktiviti yang boleh ada buku tu yang kita nak buat. Alright, buku tu memang dia bukan buku tau, dia guide, dia manual untuk ibu ayah untuk help anak-anak dalam meniaga. Macam anak meniaga kan, kita boleh. Saya ada sebenarnya buku tu. Dia kit, kita panggil dia the biscuit. Biscuit ni dalam satu tu ada untuk anak-anak dan mak dia sebagai mentor. Apa mentor kena buat? Ada, saya tak tahu ada kat sini tak ada. Tapi saya ingat ada kat office saya dekat KL. So ada kat office, nanti insyaAllah bolehlah contact supaya saya boleh actually like get it done untuk awak.
Sebab benda tu bagus. Sebab dia ada banyak benda yang kita boleh ajak anak-anak. Sebab betul lah soalan tadi kan. Kadang-kadang mak ayah ni tak tahu macam mana nak ajar budak-budak ni kan. Alright, very good idea also for me to look into other macam kewangan and everything. Very good. Thank you very much. That's a very brilliant idea. Saya terlepas pandang. Alright, saya terlepas pandang sebenarnya kita boleh mengajak. Saya dah ada satu tapi untuk guru-guru tau. Untuk cikgu-cikgu ajar anak-anak murid. Tapi saya tak terfikir mengenai mak ayah ni sebenarnya. Alright. Just nak share skrip lama. Okay. Best. Saya nak dengar ni. Saya just nak sikit pengalaman selepas saya join Biak Wang. Biak Wang ni abang punya program Alright. Saya buat apa yang AA suruh buat. Sebelum ni saya segan untuk up status dekat FB. Alright, dengar. Kita tengok je. Alright, okay. Tapi bila AA cakap tempoh hari macam mana orang nak tahu kita buat kalau kita sendiri tak nak bagi tahu mereka. Saya upkan status, saya pandai buat kes hasil daripada gunakan teknik AB dan tips serta influencer lain. Hasilnya ramai orang yang dah beli resepi dan cheesecake saya. Love you kerana Allah. Allahu Akbar. Alright. Nampak? Dahsyat. Very good. Kan? Benda tu buat je. Bukan benda yang susah. Buat je. Apa salahnya kan? So, bila kita buat, Allah nampak Allah gerakkan untuk orang lain order daripada awak. Bagus. Tahniah. Dan terus biarkan duit. Just biarkan. Kita akan jumpa pada Sabtu ni. Sabtu ni kita kelas. Esok kita punya kelas ketiga. Kan? Awak kelas 2 ke kelas 3 Awak dah berapa kelas ni Hilya? Saya rasa Hilya ni dah yang batch pertama kan. So kelas yang ketiga lah insya-Allah. Alright, insya-Allah. Alright. Okey. Dayang Hartini daripada Saratut Sarawak. Alright. Abang Abu ada jampi jemput wang? Ada. Ada jampi dia engkau baca Quran istighfar banyak-banyak. Tu je jampi dia. Istighfar banyak-banyak, doa sedekah engkau jampi. Minta maaf sebab benda tu ada kat depan. Aku tak boleh tahan. Aku terpaksa juga makan. Okey. Dia sebenarnya tak ada jampi-jampi lah. Benda hati kau kena ikhlas. Benda hati kau kena bersih. Minda kena bersih. Jangan satu benda jampi dia, jangan jealous tengok orang lain kaya, tengok orang lain berjaya. Jangan jealous. Jangan dengki, jangan jealous. Itu je dah cukup. Kau akan terperanjat. Apa khabar semua AA dan rakan-rakan? Ni Ustaz Zakaria. Ustaz ni dia satu benda dia buat, dia menari sambil mengaji. Dia menari dan mengaji. Jadi siapa yang nak belajar Quran dengan satu kaedah baru, mungkin budak-budak muda ni suka benda ni. Kan budak-budak muda kan, dia suka benda-benda macam ni. Dia bukan menari yang joget-joget apa, tapi ada cara dia. Okey, itulah Ustaz. Alright. Dan pagi saya RR daripada Singapura. RR pula daripada Singapura. Alright, Singapura juga Alah, kau jangan nak belagak lah. Aku tahu kau. Alright, Singapura ada 2-3 orang kat sini. Sebab orang Singapura ni dia macam, kenapa orang Singapura kau macam susah sangat nak macam apa, macam tengok Abang Abu. Kenapa orang Singapura ni macam apalah macam tu. Macam tu jangan tau. Oi, lain macam soalan wali. Nampak? Wah, ni wali tau. Kan? Sebab dia dekat, dia dua orang ni, dia satu kelas ni. Masa kelas Abang Abu dia ni dengan K ni dua-dua satu kelas. Tu yang dia tanya. Sebab dalam kelas tu nama dia ni wali. Sebab dia sekejap dia jadi macam wali tau. Dia dahsyat. Sekejap besok kau tengok dia jadi macam Romeo datang. Jadi kita pun tak tahu dia ni Romeo ke wali. Jadi kita pun cakap kita tak nak benda yang jahat, kita letaklah dia wali. Sampai hari ni dia sekarang dia wali. Alright. Bolehlah jual biskit dalam bentuk e-book, tak payah tunggu, bayar dapat online. Memang sebat. Alright. So saya akan buat. Awak just give me dalam beberapa hari ni, insya-Allah benda tu dah ada. Alright, kita akan buat. Saya akan terus jual dalam bentuk e-book. Sebab dia datang dengan banyak benda. Sebab tu kita ada dia punya kit. Tapi kalau nak buat e-book tu boleh semua macam e-book je lah. Okey, saya fikir kan. Alright, dulu saya merekod semua perbelanjaan. Tapi bila saya belajar mengenai berkenaan bajet kewangan, saya tak rekod. Banyak bezanya penyimpanan lebih bila rekod. Betul lah. Kan? So kenapa awak tak macam kenaan bajet, kenapa tak rekod? Kan rekod lah.
Rekod awak tahu perbelanjaan awak ni macam mana, betul? Oh, saya kelas kedua, alright. Kelas kedua pun dah dapat hasil yang bagus, alhamdulillah. Kelas 2, okey, ustaz pun ada Sabtu ni, yes, betul. Kelas 2. Makan je abu-abu, santai-santai sudah. Okey, thank you. Sebab tu saya makan je. Ini saya, halo adik-adik lain, saya makan bukan sebab saya tahu ni Mr. Anif ni dia suruh saya makan, jadi saya makan. Hari ni pukul 12 kita ada sesi bersama dengan Ustaz dalam show ABC Show 21. Best. Saja nak usik. Okey. Kelas pertama baru kenal Abang Abu. Selepas tengok rancangan Abang Abu dalam Maxima. Okey. Semalam. Terima kasih. Jadi saya nak bagi anda tepukan. Okey, best. Bukhari buat Baharudin. Ni Ustaz Ustaz Buhari daripada Ipoh. Waalaikumsalam. Best. Ingat ni Ustaz daripada Ipoh kot. Ada Ustaz Buhari daripada Ipoh ni yang kenal saya. Kau ni kat Singapura, kat ni apa semua. Okey. Alhamdulillah. AA adalah abang pertama. Jangan panggil mentor. Mentor Nabi kita je mentor. Dan datang program mendaki. Dari situ kenal AA. Lepas tu belajar kelas AA pada tahun 2008. 2008 Alhamdulillah. Ya, mendaki. That means kau first tau. Aku start mendaki tu 2008. Tahun 2008 tu aku start mengajar dekat mendaki dekat Singapura. Oh, that means you are one of my first orang yang lain kan? Sama tak dulu dengan aku sekarang? Ke sama? Kan? Alright. So kita masa nak dekat habis. Jadi saya belum bagi tahu apa yang sebenarnya saya nak bagi tahu untuk awak buat supaya awak akan dapat mencapai kejayaan yang besar dalam masa yang singkat. Kalau ada benda ni, kejayaan tu luar biasa besar dan masanya singkat. Dengan menggunakan satu sifat yang perlu kita ada, iaitu sifatnya adalah sifat bertanya. Sebab tu Abang Abu suruh bertanya, sentiasa bertanya, tak tahu tanya, tahu pun tanya, tak gerti tanya, nak pergi mana tanya. Alright, it's all about asking. Bila awak nak sesuatu, awak kena bertanya. Sebab awak nak capai kejayaan dengan cepat, maka awak kena tanya banyak soalan yang boleh membantu anda mencapai kejayaan dengan cepat. Jadi the secret ataupun the tool ataupun the sifat amalan yang perlu adalah tanya. Boleh? Itu je hari ni punya session. Kan hari ni itu je Abang Abu nak bagi tahu, tanya. Tak tahu je tanya. Tak salah. Biarlah orang anggap kita ni bodoh, tapi kita tahu yang kita bukan sebenarnya bodoh. Kita nak jadi pandai. Bila kita nak jadi pandai, kita kena tanya. Sebab tu kalau kita tengok kat sekolah, kalau murid yang pandai biasanya dia banyak tanya. Murid yang tak berapa pandai, dia kurang tanya. Soalan yang kita tanya ni menentukan kejayaan kita. Kualiti soalan juga menentukan kualiti kejayaan kita. Sebab tu tanya. Jangan takut untuk bertanya. Tanya. Nak dalam kewangan. Dalam kewangan awak kena banyak tanya. Sebelum buat pelaburan, tanya. Tanya macam-macam soalan awak kena tanya. Clear? So itulah yang awak kena tanya. Alright? Yes, you kena tanya. Banyak bila tahun 2008 dengan 20. Banyak Oh, okay. Tapi aku rasa macam sama je. Tak tahu tanya. Dah tahu tanya lagi. Nak tahu tanya. Kena banyak bertanya untuk mencapai kejayaan. Terima kasih. Kena banyak tanya. Alright, betul. Nampak aku dah agak betul. Ni Ustaz daripada Ipoh. Saya pernah pergi Ipoh. Saya juga masa ni lah yang saya punya masa Siti Nurhaliza dia ada buat event dekat sana. Masa dia orang ambil post dekat aku bukan dengan Siti Nurhaliza, tapi aku punya poster ada kat belakang. Siti Nurhaliza tengah gini. Wah, nampak poster Abang Abu. Yo, dahsyat babe. Walaupun poster dapat bergambar dengan Siti Nurhaliza. Itulah buat Ustaz Buhari lah masa tu. Kan? Rajin tanya, tak sesat jalan. Betul? Jadi amalkan. Jangan saya cakap ni awak tak buat. Alright? Tanya. Tak faham, tanya. Dah faham pun tanya. Nak tahu, tanya. Nak pergi mana, tanya. Alright? Kita nak alam akhirat, tanya. Alright? Tanya pada ustaz-ustaz. Apa jadi bila aku mati ni ustaz? Ustaz akan mula cerita. Baru kita faham, baru kita boleh buat persediaan pula. Kan? Lepas tu apa ustaz? Kita tanya.
Sebab tanya, soalan tanya, tak faham tanya pada guru, tanya pada ustaz, tanya Allah. Kadang-kadang kita lost, tanya je Allah. No, aku dah lost ni, Allah kau bagi tahu aku sam hidayah. Alright. So tanya, boleh teruskan saya tanya. Saya rasa ramai nak tanya tapi mereka nak private. Kadang-kadang bila ada benda yang boleh membantu orang lain, apa salahnya tanya? Sebab bila bertanya, kita tak nak, kita faham je tapi kita nak pahala. Pahala pula kita nak yang sebab bermanfaat. Bila kita tanya, orang tu dapat ilmu yang bermanfaat daripada soalan kita. Jadi bukan hanya guru yang mengajar tu dapat pahala dia, tapi orang yang tanyakan soalan tu supaya guru tu boleh bagi juga mendapat apa yang guru tu punya pahala, sama juga orang yang tanya. Jadi nak rugi ke? Jangan Habib, rugi je kalau kita rugi pahala Habib. Kan kita ni dah lah banyak dosa, jadi jadikanlah benda ni sebagai banyak benda-benda yang kita boleh buat untuk mendapatkan pahala gitu. Right, terima kasih kepada anda yang terus berikan saya 1,000 lebih lah. Saya pastilah dari 1,000 lebih. Okey, love dapat 1,000 lebih. Alright, Abang Abu, sekarang ni kelas apa yang Abang Abu buat online? Busy sikit, tak sempat nak follow semua kelas Abang Abu. Sekarang sedang berlaku branding challenge 21 hari, biak wang. Alright, semua dah berjalan, dah tak ada lagi. So next bulan 21 hari bulan Abang Abu buat buat duit dengan digital product dalam masa 21 hari. Itu satu saya buat. Dan saya juga akan buat biak wang batch yang ketiga pada 13 hari bulan Jun. Alright, kita juga buat. Saya juga ada business coaching yang akan bermula pada 15 Jun. Semua ni online. Sekarang ni dah banyak saya akan buat online. Saya juga ada program-program dengan, tapi tu memang persendiriannya je, dia orang bayar, dia orang tak kasih orang luar masuk lah. Ni private yang saya buat. So follow je Abang Abu. Biasa saya post je kat Facebook ni kan. Lepas tu sekarang saya dah buat sesi ni hari-hari kan. Maybe kalau ada info saya update je kat sini. Okay, isteri asyik tanya, bila abang nak multi-millionaire? Nak jawab apa? Tanya Allah, like minta dengan Allah kan. Bagi masa ni lah boleh kita like bagi tahu semuanya Allah punya kan. Ajar kita bersyukur. So kalau kita ni belum millionaire, kita tak bersyukur, susahlah kita nak jadi millionaire. Jadi cakaplah, awak kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Awak minta lah, awak doa. Lepas tu ini bini aku ajar, kau nak banyak duit, kau suapkan nasi pada bini kau masa makan tu, suaplah sikit. Sayang, mari sayang. Dia macam tu, suapkan. So benda-benda ni dan gembirakan diorang. Gembirakan. So macam tu. Boleh insya-Allah. Kalau Allah izinkan kita jadi, kalau tak izinkan nanti segala usaha kita ni Allah akan ganti ke akhirat. Jadi janganlah risau sangat. Yang penting kita dapat solat tak? Kita tak nak jadi millionaire yang tak solat. Lagi bagus kita jadi orang yang solat tapi kita tak jadi millionaire. Tak apa. Kan? Kita buat kebaikan, Allah bagikan kita banyak benda, right? Dah Abang Abu punya website pergi tengok dekat www.mechanicwang.com. Itu abang yang Mechanic Wang lagi store abangabu.com. Ni dua lah saya punya blog dan website. Dan mechanic.com tu dia lebih kepada membership. Alright? Okay, Dayang hati ni cakap banyak bersyukur, banyak bersedekah. Alright? So you can, right? Okay bang, saya doakan abang Mazlan Ismail ni mudah-mudahan Allah permudahkan supaya dia nak menggembirakan isteri dia, supaya dia jadi multi-millionaire. Dia bukan nak jadi multi-millionaire sebab dia sebab dia nak, tujuan dia nak menggembirakan isteri dia. Okey, dia pun berusaha. Jadi kita doakanlah sama-sama mudah-mudahan dia jadilah multi-millionaire pada Jumaat yang barakah ni. Mudah-mudahan doa kita Allah makbulkan, beliau menjadi seorang multi-millionaire yang dapat berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah kepada semua orang dan mungkin menjadi orang yang banyak dia bagi, right? Alright. Program digital bagaimana? It's going on, brother. Right, digital is going on. Now I'm all digital. This is digital. After this digital, everything is digital. Digital automated tu sedang dibina. InsyaAllah it's going to be working very fine. Alright, itu sedang berlaku. Thank you. Abang Abu, apa bezanya dengan Wahid Invest dan pelaburan yang lain? Wahid Invest adalah satu pelaburan berkonsepkan digitalization. Maksudnya dia berkonsepkan
You tak perlu nak isi borang ke whatever ke debat, semuanya dalam ni. Dia menggunakan kaedah fintech. Alright. So dia menggunakan kaedah fintech. Awak tak perlu nak macam ada banyak. So pakai je benda-benda macam tu. Alright, untuk awak menyimpan. So ini adalah kaedah menyimpan alaf baru, era baru. So dia menyimpan. Saya ambil tu bukan macam investment, tapi saya rasa itu adalah penyimpanan. Duit lebih sikit, duit yang dulu kan apa-apa kita ni, sekarang tak. Kita macam tengok duit tu kita kejap saya just nak check. Sebab sekarang ni dia bukan satu investment, tapi pada saya dia adalah satu satu kaedah untuk menyimpan. Saya gunakan benda tu untuk menyimpan, lebih kepada menyimpan. Saya tak melihat dia sebagai satu benda yang saya simpan sikit-sikit je. Tak nampak saya simpan sikit-sikit, tapi dia punya pulangan pun bagus. Lepas tu awak boleh simpan secara RM100. Sebab biasanya pelaburan kalau tengok dia perlukan satu modal, tapi ini dia allow awak just like simpan 100, and it's like very easy, very simple. Awak nak keluarkan, awak keluarkan balik. Awak nak masuk balik, semuanya boleh berlaku dalam ni, right? So it's like quite easy untuk anda. So saya ada kod saya. Kalau awak nak, awak boleh WhatsApp dekat saya, ataupun awak boleh PM, saya kasih saya punya link. Kenapa saya bagi saya punya link? Sebab kalau awak join menerusi link saya, Abang Abu dapat $5 daripada diorang. Diorang kasih saya $5. Right? Alah, bukan pasal duit tu, tapi apa salahnya kan? Itu je pelaburan dia. Alright? Itu je. So saya rasa saya tak menganggap Wahid ni sebagai pelaburan, tapi pada saya simpanan alaf baru. Cara saya nak simpan secara digital sekarang. Alright, okay. Maksud saya tentang program digital pada 21 hari bulan tu, adakah program bagaimana menjual produk? Yes, betul. Yes. Dia memang macam mana nak, kalau dah ada. Kalau tak, macam mana nak actually like buat produk digital dan awak boleh menjana duit dalam masa 21 hari. Saya akan ada setiap hari, kelas dia setiap hari malam dalam 9 hingga 10.30 macam tu. So setiap hari kita ada kelas dan awak kena buat, dan awak akan mula melihat hasilnya, insyaAllah. So kita siapkan 21 hari tu untuk awak nampak hasil macam mana nak create digital product. It can be like, dia bukan e-book tau, bukan e-book saja, mungkin e-book juga satu produk, tapi kita buat produk yang like mengikut kemampuan awak. Apa yang awak boleh buat dengan dengan digital produk. So kita buat benda tu, right? Macam mana cara tu? Apa yang macam mana? Oh, yang Wahid Invest nanti boleh tak? Okay, siapa yang nak tanya, saya bagi nombor saya, awak boleh WhatsApp Abang Abu. Kejap saya kasih nombor supaya awak boleh WhatsApp kalau awak betul-betul lah nak benda tu kan. So saya nak just like ni nombor saya. Sebenarnya dah ada kat sini nombor ni. Right, so saya tak nak benda ni, saya cancel, saya bawa sini. Tu nombor saya. So siapa yang nak tahu apa-apa pasal apa tadi, Wahid Invest ke, ataupun nak tahu pasal program ke, awak just WhatsApp saya. Nanti saya akan bagi link untuk benda-benda tu. Alright, dari situ awak boleh dapat sedikit idea lah macam mana nak buat. Alright, macam mana cara tu nak link. Alright, so better you hantar dekat sini. Alright, hantar dekat 0197510509. Nanti saya boleh hantar link. Jumpa dekat bilik sebelah, InsyaAllah pukul 10. Dah pukul 10 saya ada satu lagi perjumpaan sebentar lagi. Inilah perkara yang saya cari. Bagus, 21 hari bulan join program 21 hari bulan digital, menjana duit digital. Alright, bersama dengan Abang Abu 21 hari. Alright, harga dia pun aku bagi tahu sekarang, hanya RM210 saja. RM210 untuk 21 hari kau belajar, dan kau boleh buat 5,000. Sekurang-kurangnya kau akan buat 200 lebih, dapat balik duit kau. Sekurang-kurang tu guarantee. Kalau kau itu pun tak dapat, tak guna kan. Tapi saya letak minimum 1,000 lah. Jadi kau melabur 200 lebih, dapat buat RM1,000 kan. Itu dah cukup. Tapi saya punya target adalah 10,000 hingga 25,000. Kerana apa? Saya pernah buat benda macam tu, walaupun saya zero knowledge mengenai digital dan email. So kita akan buat. Jadi boleh hantar siapa yang berminat. Alright, so insyaAllah. So itu sajalah daripada Abang Abu pada hari ini. Saya harap anda semua dapat sesuatu. Jadi jangan lupa tanya. Nak apa-apa tanya. Alright, tanya dan tanya. Alright.
Yes, sekarang senang je kan belajar online. Dulu pergi kelas, sekarang tak payah. Dapat tak ilmu dia lebih kurang. Betul, memang sampai. Betul, dia tak adalah macam kelas kita dapat banyak dan sini tak. Sebenarnya saya rasa dengan online lagi ramai yang sebenarnya faham dan dapat belajar lagi best. Sebab tu jangan tinggalkan online. Abang-abang akan berada di online, insya-Allah. Alright, selepas COVID pun mungkin saya akan kurang buat program-program di kelas. Kelas abang-abu semua online. Mungkin kalau ada company-company, kalau ada kementerian yang buat kelas, baru saya buat. Mungkin saya akan tukar cara. Melainkan hanya coaching-coaching tertentu yang mungkin memerlukan perjumpaan secara berdepan, barulah kita ada. Alright? Ataupun gathering besar bersama dengan adik-beradik, sekali-sekali kita gathering dan okey. So itulah yang saya akan buat. Alright, itu sajalah daripada abang-abu dan terima kasih kepada anda semua yang berada. Saya berikan satu tepukan. Jangan lupa esok juga jam 9 hingga 10 kita akan belajar ilmu duit. Ilmu wang dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk bersama dengan abang-abu setiap hari 9 pagi hingga 10 pagi dalam rancangan ilmu wang dunia dan akhirat bersama dengan abang-abu. Jangan lupa petang ini kita juga ada program iaitu ABC 21 Show Lunch Hour 1 hingga 2 bersama dengan DJ-DJ yang akan memberikan anda banyak informasi dan banyak perkara-perkara, dan anda juga boleh menjadi jemputan di ABC Show yang akan berlangsung setiap hari daripada jam 12 hingga 1 petang. Alright, dan malam juga abang boleh interview dengan sifu-sifu. Alright, dan itu saja, dan sentiasalah ikuti perkembangan abang Abu. Doakan saya, mudah-mudahan saya terus dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dalam keadaan ikhlas hati saya. Alright, so itu sajalah daripada abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best